Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang berbahagia lagi dimuliakan Bro Nasir, isteri dan anak-anak. Yang berbahagia tuan-tuan dan puan-puan yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ahli-ahli syurga belaka. Amin. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini Allah himpunkan kita bersama-sama dengan tujuan semata-mata untuk mencari keredaannya. Yang tujuan semata-mata untuk mendapat keselamatan dalam kehidupan selepas kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke hadiratnya nanti dalam masa yang tidak terlalu lama, bukan lama benar. Kita ni semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kabul Al-Quran banyak tempatnya. Ya, qul innal mautal ladzi Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Tak boleh lari. Kita kalau boleh nak lari dalam mati. Yang demam sikit mencari Panadol. Sesama sikit mencari ubat. Silap sikit pergi jumpa doktor. Jangan mati lah tu. Tapi mati juga. Mati itu akan menemui kita. Kita kalau boleh nak lari dari mati, tapi mati itu datang menemui kita. Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Apa kata Allah? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Semua akan mati. Malaikat maut pun mati. Padahal dia kerjanya apa? Nyabut nyawa orang. Nyabut nyawa bukan orang je. Menyabut segala yang bernyawa dicabut nyawanya. Nyawa pokok dicabutnya, nyawa malaikat dicabutnya, nyawa jin dicabutnya, nyawa ikan dicabutnya, nyawa burung dicabutnya, ya, nyawa binatang habis semua cabutnya.
Akhirnya habis semua mati. Tinggal dia aja. Lalu Allah memang tak mati pun. Kenapa? Karena Allah dia hidup bukan dengan nyawa. Betul dia tak mati. Allah hidup dengan sifat Al-Hayyu. Dia tak ada nyawa. Nyawa tu Allah cipta bagi pada manusia, hidup pada manusia. Allah cipta nyawa bagi pada Haji Ibrahim, hidup pada Haji Ibrahim. Allah cipta nyawa bagi pada Bro Nasir, hidup pada Bro Nasir. Allah cipta nyawa bagi pada Jibril, hidup pada Jibril. Allah cipta nyawa bagi pada Piramli, hidup pada Piramli ketika itu. Allah cipta nyawa bagi pada Michael Jackson, hidup pada Michael Jackson tu. Nyawa itu ciptaan Allah. Allah tidak memerlukan nyawa. Allah hidup dengan sifat Al-Hayyu. Atau dengan sifat Hayyun. Hidup je, tak pernah tak hidup. Lepas tu yang lain semua mati. Yang ada nyawa mati belaka. Allah tak ada nyawa, dia tak mati. Hidup selama-lamanya. Dia tinggal malaikat maut je. Lain semua mati dah. Jibril dah mati, Mikail dah mati, Israfil dah mati. Munkar dah mati, Nakir dah mati. George Bush dah mati pun. Abraham Lincoln dah mati pun. Siti Nurhaliza mati. Hashim Mahyun mati. Dah mati pun dah mati belum Hashim Mahyun? Syarohan mati. Belum mati lagi, akan mati. Tinggal malaikat maut seorang je. Lalu Allah tanya, wahai malaikat maut, siapa lagi yang belum mati? Apa jawabnya? Yang belum mati hanyalah saya dan Allah sahaja. Lalu Allah tanya lagi, kamu tak pernah dengar ke ayat aku yang berbunyi, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Dia malaikat maut tak jawab. Kenapa? Kenapa tak jawab malaikat maut? Dia tahu bahawa ini perintah Tuhan suruh dia cabut nyawanya sendiri. Dia saja makhluk yang boleh murung diri. Yang lain tak boleh. Tuan-tuan dan perempuan tak boleh. Saya tak boleh. Karena Allah larang. Apa kata Allah? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Tapi malaikat maut tak ada pilihan. Tak ada siapa nak cabut nyawa dia. Takkan Allah nak cabut nyawanya? Walaupun Allah berkuasa, tapi itu dia bukan ada tugas. Jadi dia kena cabut nyawa dia sendiri lah. Dia pun cabut nyawanya. Agaknya lah tuan-tuan dan perempuan. Dia cabut nyawa tu perlahan-lahan ke atau drop sekali. Tarik sekali ke? Betul kan? Perlahan-lahan lah. Macam kita narik plaster daripada luka. Macam mana narik plaster tu? Kita pun luka ke mana? Kita ada luka letak plaster tu. Itu nak tarik plaster tu. Macam mana? Perlahan lah. Itulah malaikat maut tu. Sakit ke tak? Sakit ke tak? Yang amat sakit. Jerit dia tau. Aduh. Macam tu. Kalau aku tahu macam ni sakitnya nak mati, tak aku siur buat kerja nyabut nyawa orang macam tu. Tak aku siur buat kerja nyabut nyawa orang macam tu. Kau punya malaikat maut tu orang kamu gajah. Tengok aku tak siur macam tu. Matilah malaikat maut. Udah mati malaikat kau, tinggal Allah saja yang tak mati. Maka tenanglah alam ni seketika. Ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Lepas tu bangkit semula. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu itu semua akan dibangkitkan semula. Everybody will be asked to rise up. Akan bangkit semula. Nombor 1 bangkit siapa? Nombor 1 bangkit siapa? Kuis Purana pagi ni. Siapa nombor 1 dibangkitkan? Siapa tak tahu ni? Yang nombor 1 dibangkitkan adalah Israfil. Kenapa Israfil bangkit dulu? Dia ada kerja. Apa kerjanya? Nak tiup sangkakala. Dia bangkit pun carilah mana
saksofon aku ni, sangkakala aku ni. Dia pun tiup lah. Bila dia tiup sangkakala tu, habis bangkit belakang. Benjamin Netanyahu bangkit, Ariel Sharon bangkit. John of Arc bangkit, Napoleon Bonaparte bangkit. Winston Churchill bangkit, Queen Elizabeth bangkit, P. Ramlee bangkit, Saleh Kamil bangkit, Nordin Ahmad bangkit, Mustad Jo bangkit, Uda Omar bangkit. Tak kenal ada mana kan? Habib bangkit, Haji Ibrahim bangkit juga, Bro Nasir bangkit juga. Semua akan bangkit. Macam cendawan tumbuh. Udah bangkit, semua akan dihalau daripada kubur sampai ke padang mahsyar, ya, sampai padang mahsyar. Itu yang akan berlaku pada kita. Kemudian semua akan berdiri di hadapan Allah SWT. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kemudian kamu semua akan berdiri di hadapan Tuhan yang menjadikan alam ini. Semua, everybody will land up in front of Allah. Ya. Diberi oleh malaikat. Berapa bari? Kuis perdana pagi ni. Berapa bari kita ni esok? Dah saya kabur banyak kali tu ni. Berapa bari? Manusia-manusia ni semua akan diberi oleh Allah. Berapa bari? 120 bari. How many rows? 120 rows. Ya. Tuan-tuan nak bari yang mana? Bari yang mana? 120 bari semua. Semua tu. George Bush sekali, George Washington sekali, Abraham Lincoln sekali, Joan of Arc sekali, Napoleon Bonaparte sekali, Maharaja Hirohito sekali. Bari semua. Ya. Tengku Abdul Rahman sekali, Tuan Razak sekali, Najib Tuan Razak sekali, Anwar Ibrahim sekali. Ya. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang sekali. Semua akan bari kepada 120 bari. Dari 120 bari itu, hanya berapa bari yang beriman? Tengok jari saya berapa? 3 baris saja orang beriman. Lain semua kafir. Siapa hendak bari nombor 4 angkat tangan? 3 bari saja beriman. Yang lain tu semua dihalau masuk neraka. Kejap-kejap itu. Wasiqul ladzina kafaru ila jahannam zumara, kata Allah. Dihalau orang kafir itu masuk dalam neraka secara berbondong-bondong, neraka jahanam. Berbondong-bondong. Tinggal 3 baris haji yang tak masuk neraka. Layak masuk syurga. Tapi bukan masuk syurga kejap-kejap itu. Dibariskan semula. 3 baris itu dibariskan semula. Barisan yang pertama, orang yang masuk syurga tanpa hisap. Tak ada cek, terus masuk syurga je. Siapa tak nak angkat tangan? Barisan yang kedua, orang masuk syurga, tak masuk neraka, tapi kena hisap. Lambat ke cepat masuknya? Lambat ke cepat masuk syurganya? Lambatlah, kena cek, kena hisap. Setiap apa yang kita ada dalam dunia ni semua akan diambil kira, akan dicek. Summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im, kata Allah. Kemudian kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima dalam dunia ni. Rumah ada berapa? Homestay ada berapa? Rumah sewa ada berapa? Toko ada berapa? Motor ada berapa? Basikal ada berapa? Nasi ada berapa juta biji makan sepanjang hayat. Roti ada berapa koin makan sepanjang hayat. Semua kena cek. Mata apa dia tengok, telinga apa dia dengar, lidah apa cakapnya. Tak ada satu yang ketinggalan. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Itu cek tu. Jadi kerana cek tu, kerana banyak dengan apa ni, nikmat yang dia terima tu, lambatlah masuk syurganya. Macam kita turun dari kapal terbang jugalah. Kalau melenggang, dia apa kata custom tu? Tak ada buat apa-apa melenggang je. Apa kata custom tu? Jalanlah Pak Haji, jalanlah Mak Haji, kata custom tu. Tapi kalau turun dari kapal terbang tu, nolak 18 buah troli. Macam-macam ada atas troli tu, lambat ke lambat keluarnya? Lambat ke cepat keluarnya? Lambat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, orang kaya
yang bertakwa, dengar elok. Orang kaya yang bertakwa lambat lagi masuk syurganya dibandingkan orang miskin yang bertakwa selama 500 tahun lambatnya. 500 tahun tu dunia ke akhirat. Akhirat. Ya. Jadi patutnya kita kesian dengan orang kaya tu. Lambat esok masuk syurganya. Kan dia kena cek satu-satu. Kalau orang miskin, terus saja masuk syurga. Ya. Tak ada kena cek. Begitulah seluruhnya keadaannya. Ya. Untuk pagi ni, kita sambung lagi. Yang itu kita akan sambung akan datang. Jadi itu saya hanya mukadimahnya saja. Apa yang berlaku lepas itu akan datang. Lain kali lah. Sebab itu jangan tuang. Sambung di kitab. Tajuk kita ni masih lagi tentang Fadilat Istighfar. Tahu istighfar? Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Mengapa nak minta ampun dengan Allah Ta'ala? Mengapa nak minta ampun dengan Allah Ta'ala? Kerana kita ni semua berdosa belaka. Siapa tak ada dosa angkat tangan. Saya nak tengok mana orang tak berdosa ni. Nak angkat gambar ni. Ini TikTok ni tau. Nak tulis dalam TikTok. Orang ini tidak berdosa. Namanya Salma. Ada? Orang ini tidak berdosa. Namanya Hamidah. Ada? Orang ini tidak berdosa. Namanya Nasir. Ada? Ada? Tak berdosa? Ya. Apa kata Nabi? Ma min adamiyyin illa walahu zunub. Tidak daripada anak Adam, melainkan bagi mereka adalah dosa-dosa. Ya? Nabi kata dosa-dosa. Zunubun itu plural. Illa walahu zunub. Melainkan dia adalah dosa-dosanya. Jadi sebab kita kena istighfar. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Minta ampun ya. Ampunlah kami ya Allah yang Maha Agung. Tuhan yang tiada Tuhan melainkan kamu. Apa? Yang berdiri dengan sendirinya. Lagi? Wa atubu ilaih. Aku taubat kepadanya. Lepas mayang tu. Lepas salam tu. Selalu sebut astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas mayang ya. Jangan lepas salam tu baik saja. Ini dah lepas salam orang buka telekong. Megang remote. Apa remote? Remote TV tu. Lu lepas salam tu. Istighfar dulu. Yang tak berdosa siapa? Yang tak berdosa siapa? Nabi-nabi. Lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dosanya? Apa dosa Nabi? Tak ada dosa. Kerana mereka itu maksum. Apa itu maksum? Dipelihara daripada dosa. Tak ada dosa. Walaupun buat kesalahan tak ada dosa. Pun mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nabi Adam. Ada dosa tak? Tak ada. Dia tidak dikira berdosa walaupun melakukan kesalahan. Makan buah yang dilarang. Tak ada dosa. Cuma dia dihukum kejap-kejap itu, dia keluar dari syurga, dia datang ke dunia. Tapi pun dia bertaubat. Nabi Adam ada tak taubat? Apa taubatnya? Rabbana zalamna anfusana lagi. Wa illam taghfir lana lagi. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu taubat Nabi Adam. Nabi kita Muhammad ada dosa? Mana ada dosa? Pun taubat juga. Dia ngabar pada kita. Inni la astaghfirullahalazim fil yaumi wal lailati 70 marrah. Sesungguhnya aku minta ampun dengan Tuhan seluruh sekalian alam ini setiap hari, setiap malam 70 kali. Ada satu riwayat lain mengatakan 100 kali. Nabi pun 100 kali, Nabi pun 70 kali. Kita patut berapa kali? Patut kita berapa kali? 70 juta kali. Tapi tak suruh sampai 70 juta. Kita ikut Nabi dah tu ya. Nabi 70 kali, kita pun 70 kali. Jangan sekali pun tak nak sebut. Cik istighfar ya. Baik, untuk pagi ni kita sambung lagi.
Tajuk bermulanya Hikayat Ibrahim. Cerita Ibrahim. Ibrahim apa? Ibrahim Ista. Ibrahim apa? Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni wali Allah. Wali Allah. Ibrahim Ista bukan wali Allah. Ibrahim Ista apa? Kuali. Ini Ibrahim bin Adham. Seorang asalnya raja. Jadi wali Allah. Tapi dia pun tak tahu bahawa dia itu wali. Tuan-tuan dan puan-puan, wali-wali ni dia bukan tahu diri dia wali. Dia di antara yang rahsia oleh Allah Ta'ala. Wali itu rahsia Allah Ta'ala. Hanya Allah yang tahu. Dia sendiri tak tahu. Kita aja yang gelar benda itu wali. Berdasarkan ilmunya, berdasarkan ibadahnya, berdasarkan akhlaknya, berdasarkan perjuangannya, kita katakan dia itu wali Allah. Termasuk Ibrahim bin Adham. Dia tak tahu bahawa dia itu wali ya. Tapi wali itu ada karamah. Ada kemuliaan. Ada keistimewaan dalam hidup dia. Itu wali Allah ya. Tengok cerita ni. Hikayat Ibrahim ibnu Adham. Dengan 2 biji tamar. Dia makan 2 biji tamar. Ya. Cerita macam mana? Nanti kita baca insyaAllah ya. Tengok macam mana. Dihikayatkan bahawa Ibrahim ibnu Adham radhiyallahu anhu membeli tamar daripada seorang lelaki di Mekah. Maka mengambil ia 2 biji tamar. Sangkanya daripada tamar yang dibeli. Ya, dia beli tamar tu, ambil 2 biji tu, terus makan. Tak minta izin. Ya, macam kita selalu dakwah itu, beli kacang putih. Orang beli kacang putih ke mana? Mamak kacang putih tu. Buat kacang putih tu 2 orang. Dia bungkus. Tengah bungkus tu kita ambil 2-3 biji. Masuk mulut. Ada minta? Ada minta izin? Pada bakun tu, haram. Putih mamak tu. Ini berapa biji ke? Dia terus makan 2 biji tamar tu. Tanpa minta izin. Mengambil dia 2 biji tamar, sangkanya daripada tamar yang ia beli. Kemudian berhadap ia kepada Baitul Maqdis. Dia pergi menuju Baitul Maqdis. Maka melihat ia di dalam tidurnya. Dari Mekah Baitul Maqdis dekat ke jauh? Jauh. Tak orang dengar cerita Isra dan Mi'raj. Daripada Mekah sampai ke Baitul Maqdis. Macam-macam diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita. Ya. Kalau nak naik kuda pun berminggu-minggu baru sampai. Naik unta lagi lambat. Kalau naik bas tak ada lambat ya. Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu bukan tanah Arab. Dia itu di Palestin. Namanya Baitul Maqdis. Dia pun sampai Baitul Maqdis. Kemudian dia mimpi. Di Baitul Maqdis itu dia mimpi. Ya. Melihat dia dengan tidur dalam tidur dia. Kemudian ke Baitul Maqdis, maka melihat ia dalam tidurnya akan 2 orang malaikat. Ada 2 orang malaikat depan itu. Dia tengah tidur ni. Ya. 2 orang malaikat. Berkata salah seorang bagi taulannya. Salah seorang tengah bawa berkawan dia. Siapa ini? Kata. Ini siapa ni? Kata. Kata dia kawan tadi. Ini 2 orang. Dialog antara 2 orang malaikat tu. Dia tengah tidur. Dia dengar. Tengah tidur tu. Siapa ini? Kata. Katanya Ibrahim bin Adham. Yang zahid. Yang pada negara Khurasan. Lagi negara Khurasan. Khurasan itu mana? Kawasan Uzbekistan dan sekelilingnya. Itu namanya Khurasan. Ya? Uzbekistan. Apa? Takinistan. Okay? Takinistan. Yang tan-tan tu. Itu Khurasan namanya. Itu Ibrahim bin Adham. Khurasan. Tetapi taatnya terhenti. Tiada diterima akan dia. Katanya dia tak ada taat lagi. Ibadah-ibadah tak terima lagi. Kata dia malaikat dengar bawa pada kawan dia. Pada kawan dia. Taatnya hak ini aja. Tak ada lagi dia taat. Tak ada ibadah lagi bagi dia. Tak ada pahala lagi katanya. Terhenti tiada diterima akan dia. Kerana bahawasanya ia mengambil 2 biji tamar bagi orang di Mekah. Dia telah makan 2 biji tamar tak minta izin pada tuannya.
Di Mekah ya. Maka tatkala naik fajar berhadap ia kepada negeri Mekah. Udah subuh, dia pun ngadap ke Mekah. Maka orang yang menjualnya sudah mati. Dia pun terus pergi Mekah. Dari Baitul Maqdis pergi Mekah tau. Kejap-kejap itu. Lepas subuh dia terus pergi. Cari mana tempat dia beli tamar tadi. Cari-cari tanya, mana tokeknya? Udah mati rupanya. Atau macam mana nak minta halal? Tuan tu dah mati? Sebab 2 biji tamar, berapa dia harganya? Tuan-tuan dan puan. Berapa dia harganya? Ya Allah, tahu nama biji tamar ke dari mana? Ada RM2? Mana ada? Satu dirham tak sampai. Nak minta halal ni. Dengar-dengar dah mati. Sebab 2 biji tamar kalau kita lalu ke, balik daripada Baitul Maqdis tu balik ke Mekah. Naik unta atau naik kuda. Masa dulu bukan ada bas, bukan ada kapal terbang. Bukan ada motor. Kalau motor boleh senang lah, jalan je. Naik motor ke, sekejap sikit. Sekejap sampai ni, naik unta. Atau naik kuda. Atau naik kaldai. Itu kenderaan zaman itu ya. Kereta tu, balik daripada Baitul Maqdis tu balik ke Mekah. Tengoknya dah mati. Maka minta halal ia daripada anaknya. Yang menunggu kedai tu banyak anaknya. Dia ngapa pada anaknya? Minta maaf lah, aku minta halal dulu. Kerana aku konah makan 2 biji tamar dari kedai kamu, aku tak minta izin dengan bapak kamu dulu. Kau nak minta izin dengan dia dah tak ada. Maka menghalalkan ia akan dia. Tentang anak tu, aku halal ke lah. Ya benar, kamu datang jumpa aku ya. Contohnya lah kalau kita lah. Aku halalkan lah kata. Mana dia? Kepada batu apa nama, halalkan dia. Mana dia? Maka tatkala naik fajar berhadap ia kepada negeri Mekah, balik Mekah, maka orang yang menjualnya itu sudah mati. Maka minta halal ia daripada anaknya. Maka menghalal ia akan dia. Kemudian kembali ia kepada Baitul Maqdis. Dia pun balik ke Baitul Maqdis. Daripada Mekah Baitul Maqdis balik lah. Udah halal tu. Maka melihat ia, malam tu tidur lagi di Baitul Maqdis tu. Melihat ia dalam tidurnya akan 2 malaikat. Yang 2 orang malaikat yang malam tadi. 2 malaikat. Maka berkata salah seorang daripada bagi taulannya, ini Ibrahim ibnu Adham. Senya telah diterima Allah Ta'ala akan taatnya dan telah terhenti masa setahun. Rupanya setahun lamanya semasa dia makan buah tamar tu. Habis pahala yang tak ada. Setahun, tuan-tuan. Tak ada pahalanya. Kerana dia Mekah ke Baitul Maqdis bukan dekat, jauh ya. Jadi setahun tak ada pahala. Sekarang ni baru diterima balik. Maka menangis Ibrahim daripada sangat sukanya. Menangis suka. Ya? Bukan nangis apa? Menangis sedih. Menangis kerana suka. Kenapa suka? Kerana ibadahnya dah diterima. Itu wali Allah, tuan-tuan dan puan. Ya, wali Allah tu Allah bantu. Kalau kita siapa nak bantunya? Ada jalan keluarnya. Itu wali Allah. Ada aja penyelesaiannya. Kerana dia memang kekasih Allah Ta'ala. Kalau kita wali Allah, angkat tangan. Sampai wali Allah, angkat tangan. Kalau dia mengaku jadi wali Allah, dia bukan wali Allah tu. Siapa nak bantu? Ni wali Allah ada. Kerana dia bertakwa. Bertakwa ni memang Allah janji. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi dia jalan keluar daripada sebarang masalah yang dihadapi olehnya. Allah bagi dia jalan keluar. Itu orang bertakwa. Nah, ini begitu juga. Orang ni wali. Orang wali itu mesti bertakwa. Mana ada wali Allah tak semayang? Mana ada wali Allah mencuri? Mana ada wali Allah menerima rasuah? Mana ada wali Allah makan roti orang tak minta izin? Jadi Allah bagi dia jalan keluar. Maka diampunkan dosa-dosanya, diterima balik ibadahnya.
Itu Ibrahim bin Adham. Ya. Hanya saja telah diterima Allah Ta'ala akan taatnya dan yang telah terhenti masa setahun. Maka menangis Ibrahim daripada sangat sukanya, gembiranya. Dan adalah ia kemudian daripada demikian itu, tiada makan ia melainkan setiap 7 hari. Lepas tu dia puasa. 7 hari baru makan. 7 hari sekali makan. 7 hari sekali makan. 7 hari sekali makan daripada yang halal. Maka nanti biar halal belaka. Itu Ibrahim bin Adham. Asalnya, tuan-tuan dan puan-puan, Ibrahim bin Adham ni raja. Raja satu negeri di kawasan Khurasan tu lah. Malayang hidak, apa hidak. Orang pergi semayang jemaat, dia pergi berburu binatang. Dia pergi berburu. Orang lain semua semayang, dia berburu. Pada satu jemaat tu dia berburu juga. Nak naik atas kuda tu, bercakap pelana kuda tu pada dia. Tahu pelana? Saddle tu. Cakap pada dia. Kedengar dia suara tu. Macam ada orang cakap lah, tapi tengok-tengok tak ada siapa. Kau punya pelana kuda tu cakap. Kamu ni Ibrahim apa nak jadi? Udah tua bangkai tak semayang lagi. Kamu tak takut nak kakek ke? Contoh lah, tidak bunyi itu cakapnya, saya tak orang dengar pun. Tapi cerita dalam kitab tu itulah. Pelana tu ngabah pada. Kamu dirhaka, tidak kamu takutkan Tuhan. Dengar itu dia pun turun dari kuda, tinggal kudanya berjalan kaki. Mengembara, istana tinggal, isteri tinggal, permaisuri semua tinggal. Pergi mengembara dari satu negeri ke satu negeri. Menuntut ilmu. Akhirnya jadi orang alim. Kerana ilmu banyak, lepas seorang dari satu negeri, jadi orang alim. Udah jadi orang alim, ngajar pula tu. Akhirnya menjadi wali Allah. Ini Ibrahim bin Adham. Bukan Ibrahim Ishaq ilmu pun tak ada. Action aja ada. Ini. Begitulah. Wali Allah tu Allah bantu dia. Kalau kita sampai nak bantunya, dosa sampai mati lah. Tak ada sampai nak mengampunkan dosa kita. Ini Allah bantu. Ada je jalannya keluar dari dosa tu ya. Kemudian apa? Kata Shibli radhiyallahu anhu dalam sakit matanya. Dalam sakit matinya, bukan sakit mata. Kata Shibli radhiyallahu anhu, di dalam sakit matinya, dia kan nak mati. Ada atasku 1 dirham. Dia nak mati tu, dia tahu ada nyimpan 1 dirham. Ada atasku 1 dirham. Hak orang. Punya dirham tu orang punya. Maka telah bersedekah aku daripada empunya dengan beberapa ribu dirham. Maka tiada di atas hatiku terlebih besar bimbang daripadanya. Kerana dia ada 1 dirham tu, hak orang lain, dia pun sedekah beribu dirham. Hak orang yang cari tu tak jumpa. Jadi nak menepur dosa tu, beribu dia sedekah dengan orang lain. Kerana dia takutkan 1 dirham tu. Kita, ada tak kita berhutang orang tak bayar? Kalau ada, jaga baik. Ada tak kita terambil duit orang? Tak bayar. Kalau ada, jaga baik. Ini siapa tadi? Syekh Shibli, nama Syekhnya, kata Shibli. Dia ada 1 dirham, 1 dirham mau duit. Contoh nama bal, 1 dirham mau duit. Lebih kurang RM1 lah. Sekarang ni lebih RM1. Duit kita dah turun. Tapi dulu kalau 1 dirham tu lebih kurang berapa kupang, 7 kupang, 8 kupang gitulah ya. Rial. Kalau pergi Mekah. Satu tiada di atas hatiku terlebih besar bimbang daripadanya. Masih aku takut, dekat nak mati aku takut lagi. Takut yang kerana 1 dirham tu aku tak layak masuk syurga. Itu yang dia takut. Duit kita dah turun. Dirham tu mungkinlah lebih RM1 lah duit kita. Apa tu? Kita minjam berkata-kata ribu daripada ampunannya dengan beberapa ribu dirham. Maka tak takut pun. Tak ada risau. Rasa kita menjadi ahli syurga aja. Jalannya yang ngembang. Aku kalau mati syurga mana lah. Syurga Firdaus ke.
Jannatul Adnin ke, Jannatul Ma'wa ke. Udah masa jadi ahli syurga, udah ngaji kejap nah. Aku kalau mati kalau masuk syurga lah. Terasa mana? Tapi wali-wali Allah tak ada orang itu. Sentiasa merasa mereka itu berdosa. Walaupun 1 dirham. Dan dia ingat aja pula. Kesalahan-kesalahan dia ingat. Itu di antara ilmu yang memberi manfaat. Dia tahu kelemahan dirinya sendiri. Di antara nombor 4 tu dia tahu kelemahan dirinya sendiri. Dia tahu kekurangan dirinya itu. Dia tahu dosa-dosa yang telah dilakukannya. Yang jadi bahayanya kerana kita tak tahu kita itu berdosa. Tak sedar bahawa kita itu berdosa. Tak ambil kisah pun kita ni berdosa kedaknya. Itu lagi bahaya. Jadi istighfar tu orang yang rajin istighfar tu orang yang sedar dia itu berdosa. Lalu sentiasa minta ampunan Tuhannya. Kata Qushairi. Ini ulama lain. Diambil dengan sebab hutang 1 danet. 1 danet itu kurang daripada 1 dirham. Disilin. Ya. Danet itu disilin lah. 1 danet. Iaitu sudus. 1 sudus seperti 1/4. 1/6. Bukan 1/4, 1/6. Dirham. 1/6 dirham. Akan 700 semayang. 700 kali semayang. Baru dapat 1 danet. Kalau dirham kali 6. Dan tawakuf padanya. Tawakuf seperti aku berserah diri padanya. Aku terbuka hati dengannya. Tawakuf padanya oleh Qurtubi. Kerana firman Allah Ta'ala, وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا جَزَاءَ إِلَّا مِثْلَهَا. Dan barang siapa mendatang dengan kejahatan, siapa buat jahat, maka tiada dibalaskan melainkan dengan seumpamanya. Allah akan balas kejahatan itu dengan seumpamanya. Sebanding dengan apa kejahatan yang telah dilakukannya. Ya? Wa man jaa'a bis-sayyi'ah, barang siapa buat satu kejahatan, fala tajza, maka fala yujza illa misla. Tidak ada balasan lain melainkan dibalas dengan seumpamanya. Sebab itu jangan buat jahat. Pada hadis ini tadi ayat Quran surah Al-An'am ayat 160. Ada hadis pula kan? Dan pada hadis bahawasanya seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, kabarkan olehmu akan daku jika dibunuh akan daku di dalam perang sabilillah, adakah mengkifarat Allah Ta'ala daripada aku akan dosaku? Dan ada orang nanya Nabi, kalau aku mati dalam peperangan, dibunuh dalam perang, adakah akan dihapuskan dosa-dosa aku? Adakah kesalahan-kesalahanku akan dikefarat, dikira hapus lah? Tak payah buat apa-apa. Sabdanya bahkan betul. Kata Allah. Dan engkau sabar mengira-ngirakan pahalanya melainkan hutang. Ya, kamu akan dihapus segala dosa-dosa, tapi hutang tak ada. Walaupun mati syahid, hutang tetap dikira. Faham ke ni tuan-tuan dan puan? Hutang tak kira. Walaupun dia syahid, hutang mesti bayar. Jadi siapa ada hutang, ingat, bayar kan. Itu sebab saya dah isytihar, siapa ada hutang dengan saya dah halalkan. Supaya jangan terhenti mereka itu daripada masuk syurga. Jangan terhalang daripada masuk syurga. Kalau kita tak halalkan, dia ada hutang dengan kita. Dia ada hutang dengan kita. Kita tak halalkan macam. Itu sebab dia terhalang daripada masuk syurga. Jadi saya dah isytihar dalam Facebook. Siapa ada berhutang dengan saya, sikit ke, banyak ke, sedar ke tak sedar ke, sengaja ke tak sengaja ke, saya sudah halalkan. Jangan takut dah. Tak kira lah, keluarga ke, anak-anak ke, orang lain ke. Dan saya ni tak adalah banyak orang berhutang dengan saya, tapi ada juga ya. Nak kira banyak juga lah kiranya. Saya sudah halalkan. Walaupun dia minta halal, saya sudah halalkan. Jadi tuan-tuan pun patut begitu juga halalkan ya. Kalau tidak, orang tu terhalang daripada masuk syurga ya, kalau dia ada hutang dengan kita. Bahkan katanya, dan engkau sabar
Syaratnya kamu sabar mengira-ngira pahalanya melainkan hutang. Hutang tak ada. Tak dihapuskan. Ya? Yang ini tiada diampunkan dia. Kena bayar. Esok nak bayar hutang dengan apa? Dengan duit. Dengan pahala. Nah, pahala kita tu bayar hutang tu. Itu sebab ada dah orang manusia kembali kepada Tuhan dengan membawa pahala yang banyak. Ya? Pahala semayang, pahala zakat, pahala wirid, pahala baca Quran, pahala mengaji, pahala mengajar. Akhirnya, bankrupt. Ada tak bankrupt? Itu namanya muflis. Nah, ditanya kepada Nabi. Nabi tanya, kamu tahu tak siapa yang muflis itu? Sahabat jawab, muflis itu ialah orang yang habis harta bendanya. Tak tinggal apa-apa. Jawab Nabi, bukan. Orang muflis itu ialah orang yang kembali kepada Allah dengan membawa pahala yang banyak. Tapi oleh kerana dia banyak dosa dengan orang lain, terpaksa bayar balik. Pahala-pahala itu semua. Bayar kepada orang yang dia ada hak. Orang tu ada hak terhadap dia. Kena bayar balik. Akhirnya habis pahala tu. Bila dah habis pahala, dosa dia pula dia ambil. Nah, itu nama muflis tu. Pahala dia habis, bayar ni orang ni, bayar orang ni, bayar orang ni. Kita ngumpat orang tu, dia bayar pahala dengan dia. Kita curi barang dia, bayar pahala dengan dia. Nah, kita nanya dia, bagi bayar pahala dia. Habis langsung pahala. Tak cukup lagi. Ramai lagi orang menuntut. Dibayar pula dengan apa? Kita ngambil dosa dia. Sebab itu jangan sekali-kali melakukan apa-apa dosa terhadap orang lain. Nanti kita akan bayar besok. Dosa dia kita ambil. Kita tak pernah berzina tapi dapat dosa zina. Kerana orang yang kita umpat tu berzina. Kita tak pernah mencuri. Tapi dapat dosa mencuri. Kenapa? Orang yang kita umpat tu. Orang yang mencuri tu kita umpat. Kita tak pernah minum arak. Dapat dosa minum arak. Kenapa? Kerana orang yang minum arak tu. Kita umpat dia. Jadi dosa dia kembali kepada kita. Sebab itu jangan sekali-kali melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan tergurisnya hati orang lain. Nanti kita akan tanggung dosa dia. Esok akan jadi muflis. Bankrupt. Tak ada apa pahala. Itu ya. Lagi apa? Kecuali hutang ya. Dan pada hadis yang lain, demi Tuhan, bermula diriku pada tangan kudratnya, jikalau seorang lelaki dibunuhkan dia di dalam sabilillah, dalam perang di jalan Allah. Mati syahid lah tu. Kemudian dihidupkan dia. Kemudian dibunuh akan dia. Padahal ada atasnya hutang. Ya. Hutang orang. Tiada masuk syurga itu. Kalau dia dibunuh, hutang hidup balik, dibunuh lagi, 2 kali syahid tu. Tapi tak dapat masuk syurga kalau dia ada hutang dengan orang lain. Dan kata Qurtubi. Itu ulama besar tu. Dan kata Qurtubi, perawi hadis, tempat yang demikian itu pada orang yang mati, padahal kuasa atas membayarnya. Ada duit tapi saja tak siap nak bayar. Atau tiada ada ia berwasiat dengan dia. Sebab itu siapa ada hutang, tulis wasiat. Tulis wasiat tu, letak bulan dari kalau mana-mana lah. Saya ada hutang pada saya ni, kalau saya mati, tolong bayarkan. Bonda ada hutang ni, kalau bonda mati, bayar ni kepada saya tu. Itu wasiat. Nak ada wasiat tu. Itu sebelum tidur tu sunat. Sunat apa? Tulis wasiat. Sebelum tidur tu, tulis wasiat tu kepada waris-waris kita. Ada hutang, bayar. Ada puasa tinggal, khabar. Dan sebagainya. Lepas tu esok tu ambil wasiat tu. Mulai malam tu letak di bawah bantai tu. Bangkit pagi esok tu, ambil wasiat tu pergi simpan tempat lain. Lepas tu nak tidur malam wasiat tu buat wasiat juga. Sunat ya. Alright. Ni tak ada wasiat. Jadi esok tak dapat masuk syurga walaupun 2 kali syahid. Adapun orang yang berhutang pada yang sebenarnya, orang yang berhutang pada yang sebenarnya, dia betul-betul berhutang dan mati ia padahal
papa dia mati tak ada meninggalkan apa-apa kata. Padahal papa daripada membayarnya, nak bayar dia memang nak bayar tapi tak mampu nak bayar. Papa kerana dia tak boleh nak bayar langsung. Mana dia? Mati padahal papa daripada membayarnya, maka bahawasanya Allah Ta'ala menunaikan daripadanya dengan kurnianya. Kalau betul-betul nak bayar tapi tak mampu, serahkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku nak bayar tapi tak mampu. Dia Allah akan bayarkan insya-Allah ya. Boleh tak Allah bayarkan? Adakah harta Tuhan nak bayar? Semua harta Tuhan yang punya. Apa susahnya? Senang bayar. Boleh tak Allah ampunkan dah? Boleh. Allah ampunkan dosanya. Itu Allah Maha Berkuasa. Apa saja Allah boleh lakukan. Jadi kalau dia ada hutang, Allah akan bayarnya. Tapi dengan syarat dia memang nak bayar. Tapi tak mampu. Apa kerana? Nyaga rugi. Kemudian kerja tak dapat gaji. Kerja tak dapat gaji dan sebagainya. Jadi tak boleh nak bayar. Dia memang nak bayar tapi tak boleh. Nanti Allah akan bayarkan ya. Kerana barang yang diriwayatkan dia oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dari Abu Bakar ya, bahwasanya Allah Taala menyeru akan orang yang berhutang. Allah Taala menyeru kepada orang yang berhutang, "Woi orang yang berhutang," Allah serunya. Pada hari kiamat, maka firman-Nya, "Hai anak Adam, pada apa engkau membuang-buang akan segala hak manusia, kamu tak laksanakan hak manusia, dan pada apa engkau menghilangkan hujung hak-hak mereka itu." Hukuk, bukan hukuk tu hak-hak ya. Macam apa kamu menghilangkan hukuk mereka itu? Hak manusia terhadap manusia ada 4. Dengar elok. Hak manusia terhadap seorang manusia lain ada 4. Yang pertama maruahnya. Kalau ada kita menjatuhkan maruah orang lain, kena minta ampun dengan dia, minta maaf dengan dia. Yang kedua, agamanya. Ini orang pas kena jaga ni. Jangan sewenang-wenangnya mengkafirkan orang. Jangan sewenang-wenangnya menyesatkan orang. Jangan sewenang-wenangnya mengatakan kamu disesat, orang kafir, kamu munafik dan sebagainya. Itu agama dia. Kalau ada, kena minta maaf dengan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, hartanya. Kalau dia berhutang dengan orang, cari jalan nak bayar. Atau minta halal dengan dia. Kalau tak boleh nak bayar, minta halal. Yang keempat, keluarganya. Keluarganya kena, orang kita tampar anak orang, kena minta ampun dengan mak bapaknya, dengan penjaganya. Kena minta izin, minta maaf dengan dia. Itu 4 hak manusia terhadap manusia. Selesaikan tu sebelum kita mati. Ya. Kalau tidak, nanti kita akan terhutang sampai kita mati tak dapat nak bayar apa-apa. Lagi apa? Itu orang berhutang ya. Tapi Allah akan selesaikan hutang dia dengan kurnianya. Bahwasanya Allah Ta'ala menyeru akan orang yang berhutang pada hari kiamat. Maka firman-Nya, "Hai anak Adam, pada apa engkau membuang-buang akan segala hak manusia, dan pada apa engkau menghilangkan hukuk tu hak-hak mereka. Kenapa kamu tak laksanakan hak mereka itu? Hukuk mereka, itu. Maka berkata ia, "Hai Tuhanku, tiada aku membinasakan." Aku tak ada membinasakan siapa-siapa. Tetapi memfana aku. Maksudnya memfana itu membinasakan, menghilang aku. Memfana aku akan dia ada kalanya terbakar api. Karena benda itu sudah terbakar api. Maka firman-Nya, "Aku terlebih sebenar. Orang yang aku terlebih sebenar orang yang membayar daripada engkau. Aku akan perintahkan dia bayar kepada kamu." Maka
berat kebajikannya atas kejahatannya. Kebajikannya berat, ditimbang, pahala yang banyak, dosanya sikit. Maka disuruh dengan dia kepada syurga. Ya. Kalau berat kebajikannya, kurang pahalanya, layaklah masuk syurga. Ya. Kita pernah dengar kan? Fa amma man saqulat mawazinuh, sambung. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Nak syurga Allah redha. Nak mahligai syurga Allah redha. Nak kenderaan syurga Allah redha. Nak makanan syurga Allah redha. Nak pakaian syurga Allah redha. Semua Allah redha. Ya? Kalau berat timbangan kebajikannya. Lagi apa? Bagi orang lelaki nak bidadari Allah redha. Bagi orang perempuan nak bidadara Allah redha. Orang perempuan dapat bidadara tau. Ada tak bidadara di syurga? Ada. Pasangan. Allah sebut pasangan. Walahum azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan bagi mereka itu pasangan-pasangan yang sentiasa bersih, suci dan kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi maknanya orang perempuan kalau tak ada suami, nanti kalau dia bertakwa, layak masuk syurga, Allah akan bagi dia suami. Allah akan ciptakan untuk dia suami. Ya? Tapi tak ada panggilan bidadara, tak ada lah. Ya? Tapi bagi suami. Atau kalau ada suaminya sama-sama masuk syurga, suami itulah suami dia. Ya? Kalau banyak suaminya, obat dosa tu banyak istighfar, banyak minta ampun dengan dia. Okey, cukup sekadar itu ya. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Anybody has got any objection? No objection. Mana setuju belakang lah. Setuju belakang bahawa kita patut apa? Istighfar. Bukan mesejnya pagi ni senang je. Istighfar. Minta ampun. Tak ada bangkangan. Kalau tak ada bangkangan, siapa ada soalan? Anybody has got any problem? Sini kat TikTok ada orang tanya soalan saya. Sini ada orang tanya soalan. Mana? Ustaz, orang ada hutang dengan saya, tapi bila saya nak pergi minta, dia halau saya. Dan dia macam marah-marah dengan saya. Itu soalannya. Yang eloknya biarkan. Lagi elok halalkan. Besar pahalanya. Halalkan. Kalau dia nak menerima hak dia, tunggu mati. Itu dapatlah balik apa ni? Hak dia tu terima balik kerana dia memang ada hutang dengan kita. Tapi korang pahalanya. Nak pahala benar, halalkan. Halalkan dia. Istihar pada dia. Hutang kamu telah aku halalkan. Lagi besar pahalanya. Waalaikumsalam. Ya? Tak payah. Tak payah. Saya umum dah. Macam saya tulis dalam Facebook je lah. Siapa ada hutang dengan saya sama ada sikit atau banyak, jangan risau. Saya sudah halalkan. Dan kalau ada orang yang berhutang, saya berhutang dengan orang, beritahu. InsyaAllah saya akan bayar. Itu ada saya tulis dalam Facebook saya. Tapi kena friend dengan saya lah, kita tak boleh baca Facebook saya.